Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada semua para penonton Malam Mistik Brufai dari seluruh Nusantara. Apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah hantu Captain John. Siapakah dia, hantu Captain John? Jika anda sudah bersedia, jom kita layan. Captain John atau namanya masih belum diketahui. Kita letak nama dia Captain John. Captain John ni merupakan salah seorang pegawai tentera darat British yang berpangkat Captain dan tugasnya sebagai pegawai terlatih di Melaya pada sekitar tahun 1930-an hingga awal 1940-an. Captain John telah diberikan mandat untuk melatih tentera-tentera Melayu pada ketika itu yang baru saja ditubuhkan selepas panggilan pertama yang menunjukkan prestasi cukup baik. Pengambilan pertama yang melibatkan seramai 25 orang anak Melayu pada ketika itu. Captain John ditempatkan ke Camp Podixon Company B sebagai Officer Commanding Company, iaitu OC. Sesuai dengan pangkatnya sebagai ketua company, Captain John dipercayai mempunyai perwatakan yang serius, mempunyai disiplin yang cukup tinggi dan merupakan orang yang tegas. Jika terdapat pelatihnya yang tidur tanpa menggantungkan kelambu, maka keesokan paginya akan mendapat hukuman dahsyat daripada Captain John sendiri. Captain John ni, hobi dia ni suka memeriksa pelatihnya yang tidur dari barek ke barek, terutamanya apabila beliau bertugas pada shift malam sebagai duty officer. Tidak lama selepas itu, tentera Jepun telah menyerang Melaya. Pada ketika itu, askar British yang berada di Melaya membuat pertahanan dan bertempur dengan askar Jepun. Pada masa itu, bukan saja tentera British yang terlibat, malah askar dari Gurkha, India dan tentera dari Commonwealth turut bersama terlibat dalam pertempuran The Battle of Malaya, serta melibatkan anak-anak Melayu ketika itu. Pertempuran yang sengit ini banyak berlaku di sekitar Kelantan, Perak, Negeri Sembilan dan juga Johor. Akibat dari pertempuran ini, banyak tentera British yang terkorban dan menjadi prisoner of war, iaitu POW. Akibat British tersilap membuat percaturan, maka dengan mudahnya tentera Jepun menakluk Malaya. Pada masa kurang daripada 50 hari, bermula dari Kelantan hingga ke Johor Bahru, Malaya akhirnya jatuh ke tangan tentera Jepun. Akhir sekali, pertahanan British yang berada di Singapura turut menerima kekalahan yang di bawah pimpinan General Yamashita, dan secara rasminya Malaya dan Singapura menjadi tanah jajahan Jepun pada masa itu. Semasa kekuasaan Jepun, beliau turut menjadi tawanan tentera Jepun setelah company-nya kalah dalam pertempuran di sekitar wilayah Negeri Sembilan. Captain John dibawa ke Camp Podixon yang ketika itu menjadi tempat di mana tahanan POW diletakkan. Disitulah riwayat Captain John berakhir. Sebelum dijatuhkan hukuman pancung, Captain John ditanya apakah permintaan terakhir beliau. Lalu Captain John meminta sebiji telur rebus
sebagai permintaan terakhirnya. Permintaannya ditunaikan. Namun, sebelum sempat mengupas kulit telur, lalu tanpa belas kasihan, beliau terus dipancung, lalu kepalanya bergolek ke tanah. Ada juga terdapat cerita yang mengatakan bahawa Kapten John ditanam di situ juga. Tetapi ada juga yang mengatakan mayatnya dikuburkan di tanah perkuburan Wira Perang Dunia Kedua. Ada juga yang mengatakan beliau tidak ditanam, tetapi dibuang begitu saja. Sehingga sekarang lokasi mayatnya dibuang tidak dapat diketahui. Maka bermula dari situlah roh Kapten John selalu menampakkan diri. Kelibat hantu Kapten John bukan saja selalu dilihat di Port Dickson, malah di kem-kem lama pasti terlihat sosok Kapten John. Kebiasaannya, para tentera di situ akan melihat kelibat Kapten John lengkap dengan berpakaian tentera yang berwarna hijau, iaitu jungle green, berseluar pendek dan tidak mempunyai kepala. Kelibat Kapten John selalu dilihat mundar-mandir pada waktu tengah malam dan seolah-olah beliau sedang menjalankan tugasnya di sekitar kem. Bukan itu saja, malah ada juga orang melihat satu sosok pegawai yang mengenakan pakaian nombor 1, iaitu pakaian seragam putih yang membawa pedang di bahagian tangan kanannya sambil menjinjit kepalanya di tangan kiri. Di sini ada satu perkongsian yang namanya tidak tertera di dalam artikel ini. Di sini beliau mengatakan, ada satu hari tu kawan aku ni ada cerita yang dia pernah terserempak dengan hantu Kapten John. Beliau menjalankan tugas sebagai sentri malam. Pada ketika itu, beliau belum lagi menamatkan latihan rekrut di Port Dickson. Masa awal-awal di sentri itu keadaan okey saja. Tetapi tidak lama selepas itu, beliau merasa bosan kerana bertugas seorang diri di sentri malam. Untuk menghilangkan rasa bosannya, beliau ni menghisap rokok dan bagi mengelakkan daripada kantoi, beliau pun nekat untuk panjat ke atas bumbung dan merokok di tangki air. Pada ketika beliau asyik menikmati rokoknya, tiba-tiba beliau terdengar seperti tapak kaki sedang berjalan ke arahnya dari belakang. Pada mulanya beliau sangkakan badi milik yang datang mencarinya untuk merokok bersama. Akan tetapi, alangkah terkejutnya apabila beliau menoleh ke belakang. Beliau terlihat sosok manusia yang tidak mempunyai kepala pergi ke arahnya. Tanpa berfikir panjang, beliau pun lari lintang pukang ke arah biliknya sehingga dia terlupa bagaimana dia boleh sampai ke bilik. Dan pada keesokannya, dia demam panas. Ya, saudara. Sampai di situ sajalah perkongsian mengenai sejarah hantu Kapten John. Semoga anda terhibur dengan kisah ini. Semoga mendapat manfaat di dalam kisah ini. Sampai di sini sajalah perkongsian pada malam ini. Kita akan berjumpa lagi di
kisah-kisah yang lain, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi. Peace. No.